Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, bersama saya Baizura Miin daripada pandaijahit.com, dan hari ini saya nak menjawab satu persoalan yang saya pernah baca di dalam grup di kalangan tukang jahit. Sebab ada soalan tu bertanya macam ni, tak ada ke apa-apa yang boleh buat untuk dia macam buat duit lah masa musim pandemik ni. Sebab ialah seperti yang kita tahu, masa sekarang ni dah ramai tak hantar baju, tak boleh nak buka kedai, dah ramai orang tak bekerja, hilang sumber pendapatan, menyebabkan kurangnya kehendak biasanya kaum wanita lah untuk tempah baju, macam kenduri pun dah tak ada. Jadi memang kurang lah kan kita dapat tempahan baju-baju semua ni. Jadinya ramailah yang macam mula jual mesin dan jual apa-apa untuk mereka survive masa musim pandemik ni. Jadi saya hari ni nak berkongsi 8 cara untuk kita sebagai tukang jahit ataupun yang berada di dalam bidang jahitan ni masih boleh buat duit walaupun kita berada dalam musim pandemik ni. Jadi dia simple je, dia tak memerlukan modal yang tinggi dan kita hanya gunakan kemahiran dan kepakaran kita je. Kalau tak tahu menjahit dengan mahir pun, insya-Allah masih boleh buat duit. Apa yang kita perlu sangat tahu, penting untuk kita tahu untuk kita buat duit, kita kena kreatif dan tak perlu ada mesin jahit yang banyak ke apa semua, tak perlu. Yang penting kita kreatif, yang lepas tu kita tahu apa kehendak dan demand masyarakat ataupun rakyat Malaysia ni lah. Kita jangan risau, insya-Allah ada rezeki. Yang penting kita berusaha. Memang kita akan sedih, memang kita akan down, tapi dia tak mendatangkan apa-apa kebaikan pada kita kalau kita bersedih, kalau kita terus down. Sebab semua orang pun rasa stres dan down. Cuma sekejap je lah, kita tak perlu nak terlalu stres, kita tak perlu nak sedih dengan terlalu lama, sebab dia memang memberi keburukan kepada kita sendiri. Jadi bila kita macam kita susah, kita macam tak boleh nak buat duit, hilang punca pendapatan, kita macam kita jangan stres, kita bertenang dan kita duduk, kita fikir betul-betul, kita tulis apa yang perlu kita buat, apa langkah-langkah yang kita perlu buat. Jadi hari ni saya nak berkongsi yang perkara macam asas lah, langkah asas ataupun cara yang mudah, yang simple, tapi masih boleh buat duit, insya-Allah. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, boleh share ataupun tag kawan-kawan ataupun like dulu ke kan, share bagi orang lain pun dengar sama. Okey, yang pertama, kalau tukang jahit ataupun sesiapa-siapa lah ada yang boleh menjahit lah kan, walaupun simple-simple, ada perca-perca lama dekat rumah, lebih-lebih kain yang kita jahit ataupun apa-apalah kan, yang kita tak payah nak belilah, perca-perca lama je kita boleh jadikan dia menjadi satu produk yang kita boleh jual. Contoh-contoh perca lama yang kita boleh buat, macam batu seremban kan, batu seremban yang guna kain, betul, kita jahit kecil-kecil macam bentuk segitiga tu. Dia kecil-kecil, macam zaman dulu kita ambil batu, kita buat main kan. Tapi zaman sekarang ni orang dah moden kan, orang guna kain. Kain perca kecil-kecil, biasanya kain cotton ataupun kain lama lah, macam kain yang baju kurung tu pun boleh juga, yang jenis yang macam licin ke apa, boleh juga dia macam tebal sikit lah. Biasanya cotton dia lebih, sebab dia tebal, dia macam kukuh sikit kan. Dan corak dia pun biasanya cantik kan. Yang warna kosong pun ada. Sebab saya tengok dekat Shopee orang jual batu seremban moden yang guna kain tu beribu-ribu dah. Memang beribu-ribu set apa semua. Dia tak mahal mana pun, ringgit-ringgit macam tu je lah kan. Tapi lagi musim pandemik ni, orang duduk rumah, lepas tu budak-budak pun boring dekat rumah kan, tak ada buat apa aktiviti sangat. Jadi contoh macam batu seremban tu, insya-Allah orang akan cari. Kalau kita promote, kita pandai promote dengan di tempat yang betul,
dengan cara yang betul. Kalau pandai gunakan Shopee, boleh buat kedai Shopee, lepas tu boleh letaklah dekat kedai Shopee, ataupun kita promote dekat group community setempat kita, atau kalau ada anak kita sekolah, kita boleh promote dekat kawan-kawan anak kita kan, grup sekolah ada kan, grup WhatsApp sekolah apa, kita boleh PM seorang-seorang, kita akan promote macam tu. Mula-mula memang kalau kita tak biasa menjual, kita akan rasa macam susah sedikit, tapi itu adalah lebih baik daripada kita merintih kat rumah, kita macam down macam tu kan. Waalaikumsalam Puan Kina Ismail. Okey, boleh share dulu kat kawan-kawan ke apa. Saya sedang bercerita tentang 8 langkah yang saya boleh share untuk tukang jahit buat duit di musim pandemik ni. Okey, itu contoh satu lah, batu seremban. Kalau tak tahu nak buat macam mana, kita boleh search dekat YouTube ataupun dekat Facebook ataupun dekat Google cara macam mana nak buat. Dekat YouTube pun memang banyak sangat bahasa Sepah, dia punya tutorial dia macam nak jahit. Itu tak payah ada mesin pun boleh. Kita jahit tangan duduk-duduk kan, sambil tengok berita ke, sambil tengok anak-anak buat kerja sekolah kan. Kita boleh duduk tengok macam tu, lepas tu buat. Benda tu memang simple, boleh dia sekejap je boleh buat. Kalau kita kreatif kan, macam-macam kita boleh buat bentuk dia. Tapi biasanya yang bentuk segitiga tu je lah. Segi 4 saya tak pernah tengok lagi. Biasa segitiga, bulat pun tak ada, segitiga je biasanya. Memang saya pun pernah buat dan saya pun pernah jual sebelum ni. Tahun lepas ke 2 tahun lepas, saya tak ingat. 2 tahun lepas lah mungkin, 2 tahun lepas. Itu pun saya tolak-tolak jugalah sebab masa tu sibuk juga dengan ada tepalan dan saya bukan fokus itu. Tapi masa saya tak buat tutorial lah, saya cuma cuba buat, lepas tu jual dekat kawan-kawan anak saya kan. Ada jugalah, dan kawan saya pun ada tempah. Jadi maksudnya benda tu memang boleh jual dan boleh buat duit sebenarnya. Cuma kita mungkin kena try dulu kan. Okey, antara lain selain daripada batu seremban, kita kena tahulah kita bukan suka-suka je kita jahit kita jual, bukan suka macam tu. Lebih baik dan macam shortcut untuk kita senang nak jual adalah kita tahu apa demand orang, apa yang orang nak, apa yang orang cari. Waalaikumsalam Puan Fatimah Yahya. Okey, lepas tu selain daripada tu boleh buat lapik lesung batu kan, yang kecil kan. Kalau lapik periuk tu dia mungkin besar, mungkin kita tak ada perca yang besar dan nak kena beli ke apa, dia akan keluarkan modal. Kalau ada perca kat rumah yang kecil-kecil, carilah perca-perca apa-apa. Macam yang seluar jin lama-lama kita tak guna, seluar jin anak kita kan dah lama tak guna ke apa, kita tak tahu nak bagi orang, mungkin kita macam yelah benda dah lama kan, mungkin kita segan nak bagi ke apa, daripada kita buang, daripada kita buat kain lap entah apa-apa, baik kita gunakan sebagai kita buat satu, kita olah, jadikan dia satu produk. Kalau kita tengok elok lagi lah kain tu, janganlah yang dah lusuh, yang buruk kita buat kita jual pula, macam tak elok lah pula kan. Kalau orang tengok macam apa ni, barang dah buruk, kain dah buruk pun nak jual kan. Maksudnya kita tengok kain tu masih elok lah dan bersesuaian dengan apa yang kita nak buat tu. Lepas tu lapik lesung batu pun boleh kan. Lapik lesung batu pun sebab saya rasa setiap rumah dekat Malaysia ni ada lesung batu kan. Satu Malaysia ni berapa juta orang, kita dah 30 juta lebih 32 ke berapa kan. Maksudnya ramailah orang Malaysia ni, cuma kadang-kadang kita je yang tak tahu nak jual macam mana. Kita tak payah nak target banyak-banyak, mungkin di kalangan jiran-jiran kita pun boleh, ataupun kawan-kawan, grup kawan sekolah kita bermula daripada situ. Ataupun kalau malu, kita boleh up dekat Facebook ke, atau kalau malu kita kena pandai lah, kita kena tahu kita punya komuniti kita sendiri macam mana, kita kena tahu diri kita ni macam mana. Tapi kalau dah keadaan macam mendesak, kita pun macam dah tak ada income, kita perlukan duit untuk survive, kita kena ni kan, maksudnya kita kena keluarlah daripada zon kita selesa atau zon takut kita tu. Kita kena berani buatlah, kita kena berani juga jual sesuatu untuk kita dapatkan duit juga macam tu. Jangan tak perlu malu, rasanya tak perlu malu lah kalau kita dah rasa kita perlukan duit. Okey, lepas tu contoh lain kita boleh buat macam dompet kecil, pouch kecil, macam uncang. Uncang tu kan, uncang macam duit shilling atau dompet kecil. Dompet kecil itu pun tak perlu macam dompet untuk duit shilling kan. Pun tak perlu perca yang besar. Kita hanya gunakan perca yang kecil je. Benda-benda yang simple lah.
Lepas tu getah rambut pun scrunchie yang ramai sekarang orang buat kan. Scrunchie pun antara benda yang sepanjang masa orang akan beli, sebab orang sentiasa orang akan tukar-tukar ataupun orang buat gift, seller ataupun peniaga dia akan buat gift pada dia punya customer. Dia akan cari sesuatu yang simple dan tak berapa mahal sangat gift tu. Jadi ini juga adalah peluang untuk kita sebagai tukang jahit. Dia tak perlu skill yang hebat mana pun. Kalau kita setakat tahu jahit lurus sikit-sikit tu, kita dah boleh buat scrunchie tu. Cuma nak kena tahu ukuran yang betul untuk dapatkan scrunchie yang cantik, yang menarik untuk orang beli. Dan bahan pun tak adalah banyak mana nak kena guna, cuma perca yang warna yang menarik. Lepas tu getah pun boleh gunakan getah yang kuning, getah biasa tu je dulu. Lepas tu kalau itu kita boleh jual harga yang murah sedikit lah, tak perlu nak jual mahal-mahal kalau untuk permulaan. Dan dekat dalam grup Suri Rumah pun saya dah pernah tunjukkan macam mana nak buat itu adalah task kedua kalau tak silap saya, membuat scrunchie. Dan ramai juga daripada kalangan Suri Rumah kat dalam tu yang baru-baru mula menjahit kan, itu adalah saya share yang simple lah, jahitan yang simple, jahitan yang asas, bukan pattern yang terlalu heavy untuk dipelajari. Jadi benda tu pun, dan saya pun pernah jual juga scrunchie tu. Ramai juga, itu pun saya tak open tempahan sangat sebab bukan fokus saya untuk menjual tu. Saya buat cuma suka-suka macam tu kan. Lepas tu seronok, benda tu memang seronok, enjoy buat tu, memang simple. Dia cuma jahit lurus, dan saya pun ajarkan cara yang senang, tak perlu nak terbalik-terbalikkan kain. Saya rasa memang senang lah. Orang yang tak biasa menjahit pun insya-Allah memang boleh buat dengan baik. Itu antara inilah, macam tadi batu seremban, lepas tu lapik lesung batu. Kalau ada besar sikit boleh buat lapik periuk ataupun lapik mak. Kan mak panas tu kan, orang minum kopi ke apa. Lapik itu kita boleh buat macam tebal sikit, letak span. Kalau tak ada span, kain berlayer-layer kain. Lepas tu kita boleh jahit kecil macam tu. Ataupun pemegang periuk panas kan, kita buat benda-benda macam tu adalah perca yang kecil je, tak perlu besar. Lepas tu kalau kita pandai cari corak yang cantik, kalau kita ada perca yang cantik, kalau kata nak beli kain pun sekarang pun tak perlukan modal yang besar untuk beli kain. Contoh macam kain batik viral tu, kalau kat Shopee tu dalam RM4-5 dah dapat dah. Pattern yang biasa lah, bukan pattern yang, kalau pattern yang lawa-lawa tu ada RM10, ada RM8 pun, masih tak mahal mana. Kalau sekeping tu boleh jadi banyak lah, boleh jadi banyak scrunchie, boleh jadi banyak batu seremban, boleh jadi banyak lapik lesung batu. Dia jadi banyak lah, maksudnya modal tu tak besar mana. Boleh try beli satu dulu. Kalau ada kawan-kawan jiran-jiran yang jual, dah tak perlu duit pos kan. Ataupun kalau kat Shopee pun kita boleh claim free shipping tu kan. Masih modal dia minimum lah. Kalau ni lah, kalau kata tak ada modal, kita guna perca yang ada kat rumah. Carilah juga kalau ada perca kat rumah. Kalau tak ada, kena fikir lain lah. Kalau pandai mengait, boleh mengait tu. Yang itu, tapi mengait ni bukan semua orang pandai. Tapi kalau mengait tu, insyaAllah bolehlah nak hasilkan produk dan boleh jual. Yang itu ni lah. Selain tu boleh jual hand sock, boleh jual inner, benda-benda yang kecil-kecil lah, benda yang saya rasa macam simple je lah. Dia tak ni untuk macam cara jahit. Kalau kita tak pandai, kita boleh search kat YouTube, kita boleh search kat Facebook. Sekarang ni, zaman kita ni, zaman internet ni, dia tanpa sepadan kan. Kita type lah apa pun dekat internet, semua jumpa. Cuma kita nak buat atau tak nak buat je lah. Ada banyak cara. Kita boleh tengok satu-satu, kita boleh test satu-satu mana yang lebih sesuai dan mana yang mudah kita nak ikut. Okey, itu yang pertama tadi. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Puan Lina Azlina. Boleh masuk, boleh share kat kawan-kawan, boleh tag kawan-kawan ke. Cikgu nanti cek pola saya boleh proses untuk potongkan yang jahit, tak sabar nak tunggu hasil jadi ke tidak, tak tahulah. InsyaAllah. Okey, nanti saya ni, sebab hari ni saya macam sibuk sikit daripada pagi, saya tengok telefon sangat. So ini baru saya dia masuk sikit saya share benda ni. Okey, yang kedua, yang pertama tadi kita cari perca kan.
Okey, yang kedua, kita ambil tempahan pola. Kalau sesiapa yang pandai buat pola, kita ambil tempahan pola. Sebab sekarang ni ramai wanita duduk kat rumah, ibu-ibu duduk kat rumah, tak ada nak buat apa. Ada juga orang, ramai jugalah, bukan ni, ramai juga yang PM saya, bagi tahu dia minat belajar, dia baru nak belajar dan macam mana apa semua, nak masuk grup, macam mana nak belajar daripada mula apa semua. Maksudnya peluang nak menjahit ni ramai sangat orang nak sebenarnya. Jadi itu juga membuka peluang kepada kita, siapa yang dah pandai jahit ataupun yang baru nak belajar menjahit, dia nak cari pola, dia malas nak fikir ataupun dia tak tahu nak buat pola macam mana. Dia akan cari siapa yang ada jual pola, siapa yang buat pola macam tu. Sebab dekat Shopee pun saya tengok, kalau nak survey, salah satu cara adalah nak survey barang apa yang mungkin benda tu laku atau tidak, kita tengok kat Shopee. Sebab Shopee ni mula lambat kan, orang memang tempat berkumpul orang membeli dan orang menjual. Jadi kita nak tengok macam mana dia packaging ke, macam mana dia buat, macam mana dia buat, maksudnya dia apa? Contoh macam pola tu kan, kita tengok dia guna kertas apa, kadang-kadang dia tunjuk kan, kita boleh survey kat situ macam mana. Lepas tu kita tengok orang yang beli tu macam mana, dia suka pola apa, kita tengok majoriti orang suka pola apa yang tak ada. Jadi kita belajar dari situ. Dan saya pun dekat dalam grup suri rumah tu pun saya ada ajar macam mana buat pola seluar, 3 pola lagi saya ajar. Lepas tu pola blouse, daripada blouse tu kalau pandai boleh olah jadi jubah, boleh olah jadi blouse yang kembang-kembang, macam banyak sekurang-kurangnya ada 2 ke 3 macam tu. Boleh mula mahirkan dengan pola tu, dan silap boleh jual pola tu. Cara dia paling simple adalah kan kita buat, lepas tu kita jahit, dah jadi baju kita kan, kita ambil gambar, kita letak dekat Facebook atau dalam grup status ke, WhatsApp status ke apa, story ke apa. Bila orang tengok, kita boleh terus letak kat situ, siapa nak pattern macam ni, siapa yang nak buat pattern sendiri macam ni kat rumah kan, tak nak beli ataupun tak nak tempah, nak belajar buat sendiri, boleh beli pola dengan saya. Contoh macam tu kan, itu simple lah. Maksudnya copywriting, cara nak tulis apa semua tu bergantung juga kepada kita. Yang saya share adalah yang asas dulu lah. Maksudnya simple, benda tu boleh je nak buat. Lepas tu kita belajarlah macam mana kita nak guna kertas apa, nak packaging dia macam mana, lepas tu nota nak buat ke tak macam mana. So benda-benda macam tu kena belajar, tengok macam mana, tengok dekat Shopee pun boleh, kita tengok review orang kan, kadang dia ada share macam mana gambar yang seller bagi, lepas tu dia post guna macam mana, guna file ke, guna kotak ke, ataupun dia masuk je kat dalam macam tu. Benda-benda macam tu kita boleh belajar sendiri. Yang penting kita kena rajin kita tengok, kita cari macam mana, pegang satu je dulu. Contoh nak jual pola, okey, saya rasa saya minat nak jual pola, saya pandai buat pola, saya nak jual pola, contoh macam tu. Lepas tu kita try lah buat satu, macam mana nak tulis dia dekat tengah-tengah pola tu, macam mana apa semua. Benda-benda macam tu boleh, kita boleh belajar dan dia boleh dijual. Dan saya sendiri pun ada jual pola, tapi tak banyak lah. Sebelum ni saya ada ambil tepahan pola, ada customer nak beli pola tapi nak size dia tak nak size ready made. Kita boleh buat dua. Pola ni adalah kita pola ready made, standard size, ataupun pola yang kita ambil tempahan. Maksudnya kita belum buat lagi, orang nak tempah pola baru kita buat. Contoh dia selalu beli yang ready made, yang standard size tak ngam dengan dia kan. Jadi dia nak buat yang size dia, mungkin dia kecil sini, dia besar kat situ, dia kan, dia macam size dia berbeza. So tapi dia tak tahu nak buat pola macam mana, kita kena buat lah. Maksudnya kalau kita selalu promote macam tu, mungkin ada orang yang tahu kita buat pola dan dia pun boleh menjahit sikit-sikit kat rumah, macam tu. Ataupun mungkin kita boleh sediakan free service untuk kita guide dia macam mana nak jahit lebih kurang. Bukanlah perfect kita ajar, tapi mungkin kita tunjukkan mula-mula untuk kita bertapak, untuk orang tahu kita.
kita kena macam tak boleh terlalu berkira sangat dan kita tak boleh jual mahal sangat. Benda macam tu adalah basic lah sebagai kita punya extra service kita kepada customer. Jadi bila dia puas hati, dia seronok, dia akan share dengan kawan-kawan, korang aku buat sendiri macam ni, aku beli pola dekat orang tu, dia ajar macam mana nak buat macam ni. Kan kita dah dapat marketing free kan. So benda-benda macam tu boleh jadilah, boleh dibuat. Sebab saya pun pernah juga jual pola dan boleh ada market dia, cuma kita yang tak berapa tahu ataupun kita mungkin tak pernah buat sebelum ni kan. Tapi dia adalah make sense, dia boleh. Okey, jadi itu yang kedua. Lepas tu yang kedua tadi kita jual pola. Lepas tu yang ketiga kita ambil tempahan pola. Masih pola lah, masih dalam skop pola. Kita ambil tempahan pola ataupun kita dah buat siap-siap macam mana dapat ukuran standard tu. Google je, Google memang ada. Kita tulis je ukuran standard seluar, ukuran standard blouse wanita, macam tu. Dia ada S, M, L, XL, macam tu, XXL ataupun kanak-kanak punya ke, bergantung kepada korang lah. Saya pun dah pernah ajar yang dekat dalam grup suri rumah tu. Itu adalah yang basic lah. Cuma yang lebih-lebih tu macam kita nak ambil ukuran kanak-kanak ke, ataupun ukuran yang lebih besar, yang siap jatuh ukuran kita sendiri. Tapi cara yang sama, kita menggunakan ukuran berbeza je. Ukuran dia tu yang kita ambil daripada Google tu lah. Kita cari je macam mana nak buat ukuran, macam mana nak dapatkan ukuran standard bagi wanita. Okay, itu yang ketiga. Dah 3 cara lah maksudnya. Okay, yang keempat, kalau kita tak tahu nak menjahit sangat tapi kita masih nak berada tak lari jauh daripada bidang jahitan ni, kita boleh jadi ejen macam kain batik viral atau kain batik macam Raifili tu. Sekarang kan diorang memang ada buka ejen dropship ataupun ejen yang nak borong kan. Borong tu macam lebih murah lah, kita jadi macam stokis ke macam tu, tapi dia memerlukan modal. Tapi kita tak nak, contoh kita tak ada modal, kita tak nak ambil stok, kita tak nak ambil risiko macam tu, boleh jadi ejen. Kita ramai, saya tengok ramai yang share benda macam tu. Kita tak ada modal pun, kita register je dengan mana-mana stokis, dan biasanya diorang akan guide kita macam mana nak marketing, macam mana nak iklan, macam mana. Kita hanya update je dekat group, dekat status WhatsApp ke, kita buat marketing lah, kita iklan macam tu. Boleh juga. Lepas tu keuntungan pun bersih ke atas kita terus. Dia memang sikit tapi ada, kan ada. Bila kita usaha banyak sikit, mungkin orang, sebab kain batik ni orang takkanlah beli satu, nak jadi baju mestilah nak ada 2 atau 3 helai kan. Jadi kalau kita rajin buat sale ni, dia seronok sebenarnya, tapi memang dia kita kena aktif sikit lah, kita jangan malu. Tapi kalau kita fikir kita memerlukan duit, kita memerlukan sumber pendapatan, rasanya kita redah je, kita buat je, kan, tak ada nak fikir malu ke apa kan. Macam setengah orang dia malu nak menjual tu, dia malu. Tapi percayalah, kalau keadaan kita dah terdesak, kita nak memerlukan duit, rasanya kita akan redah je. Biar abaikan je apa orang cakap. Memanglah mula-mula malu, tapi bila dah dapat sale, bila dah ni dia menjual ni, dia mula-mula dia memang akan rasa susah sedikit. Kita rasa macam malunya, lepas tu tak laku, tak ada orang beli. Memanglah iklan ni, buat marketing ni bukannya sehari 2. Even produk-produk besar, tengok macam McDonald, KFC apa semua, dah berpuluh-puluh tahun, setiap hari diorang masih je iklan. Kita tengok iklan diorang. Sebab tu lah lama-lama diorang punya sale tu jadi banyak lah. Macam rasanya semua orang, semua penjual pun macam dia akan melalui langkah demi langkah. Mula-mula memang akan malu, lepas tu tak laku, tak ada orang beli, sebab orang tak kenal. Orang akan membeli jika orang tu kenal. Jadi kita kena rajin, kita kena aktif. Bukannya setiap saat lah kita iklan, tapi kita macam menunjukkan diri kita kepada orang yang kita ni menjual. Jadi kita kena tunjukkan attitude yang kita menjual. Benda-benda macam tu lah. Tapi nak bagi tahunya yang boleh ada peluang untuk buat duit lagi. Bukan jalan mati musim pandemik ni kita terus habis out. Tak, ya. Dalam bidang ni masih ada lagi. Cumanya kita kena kreatif. Ini adalah 8 perkara yang
Maksudnya ada banyak lagi. Ni 8 perkara je yang saya share. Mungkin ada banyak lagi, mungkin ada siapa tahu boleh komen. Mungkin orang lain pun akan baca dan mungkin ada cadangan yang lain. Saya terbuka kepada orang lain untuk berkongsi, okey. Lepas tu tadi boleh jadi agent dropship yang tak perlu modal. Kalau ada modal, kalau contoh dah biasa menjahit, memang dah biasa menjahit, boleh, kalau ada modal, boleh beli kain, stok kain tu tak sampai beribu pun, kalau kain batik tu, sebab dia murah. Lepas tu dia punya, bila harga stokis kan, dia lagi murah lah maksudnya kan. Mula-mula mungkin boleh ambil berapa dulu, lepas tu kalau rajin ataupun kalau berani, kita buat produk lah, kita buat blouse kan, apa-apalah buat produk macam tu. Yang tu tu yang perkara yang berapa tadi? Yang pertama check purchase, yang kedua jual pola ready made, yang ketiga ambil tempahan pola, yang keempat jadi ejen batik tu. Okey, yang kelima kalau berani sikit tadi, ambil stok dan kita jual produk siap. Jual produk siap, kena tahu juga apa demand. Macam yang mula-mula tadi tu, kita kena tahu macam sekarang ni yang ramai orang yang cari kan, macam baju kaftan viral tu, yang tu pun boleh gunakan kain batik viral tu. Lepas tu buat, tapi dia simpan stok lah, tapi jangan takut lah, insya-Allah memang akan ada orang beli, sebab ramai orang cari, orang duduk rumah kan, orang cari. Cuma kita pandai tak pandai promote, ataupun kita sabar tak sabar lah. Dia tak semestinya kita simpan stok ni satu hari ni akan habis terjual. Dia mungkin akan risiko, mungkin orang tak beli esok pula. Tapi kita pun kena yakin lah yang kita jahit tu cantik kan. Jangan kita jahit tu orang tak boleh pakai, kepala tak boleh masuk lah apa. Macam tu. Benda-benda macam tu kena jagalah. So, saya ceritakan yang asas dulu. Okey, ataupun kita boleh buat seluar budak, seluar duduk rumah kan, seluar tidur budak yang duduk rumah ni kan, orang dah tak keluar kan, duduk rumah, budak-budak makin membesar, nak pergi kedai kain tutup, kedai baju pun tutup kan. Lepas tu macam mana? Jadi orang mestilah nak juga kain, seluar ni kebanyakan orang pakai kan, betul tak? Budak-budak pakai, kita sendiri kat rumah pun suka pakai kain kan. Kita suka pakai seluar kan. Kain batik pun kita jadikan seluar, punyalah kita tak nak pakai kain batik kan. Maksudnya demand memang ada, cuma mungkin orang tak beli dengan kita sebab orang tak kenal kita kan. Jadi waktu ni lah kita buat kain batik sekarang punya lawa-lawa, cantik-cantik warna kan. Simple je. Kalau nak tengok tutorial boleh dekat grup Suri Rumah, saya ada share macam mana nak buat seluar kan. Dah ramai yang buat cantik-cantik, buat palazzo ke, itu pun saya dah tunjuk. Lepas tu banyak seluar dewasa batik, lepas tu baju blouse di rumah, ataupun macam sekarang ni yang orang cari baju vaksin. Baju vaksin ni pun ramai juga orang cari. Ramai juga customer saya tempah nak buat baju vaksin, minta buatkan baju vaksin. Ada demand sekarang maksudnya kan. Orang keluar, orang pergi vaksin sekarang ni, orang nak baju vaksin. Tutorial pun banyak dekat Facebook, ramai orang share. Dekat YouTube pun ramai orang buat video macam mana nak buat. Benda-benda ni adalah simple, dia jahitan yang simple, dia tidak terlalu macam berfashion sangat lah kan. Jadi boleh, maksudnya ada peluang. Okey, yang keenam, buat dropship, masih buat dropship, sebab dropship ni adalah pengalaman saya pernah buat dropship juga sebelum saya jadi tukang jahit. Saya pernah buat dropship dan serius saya cakap memang seronok. Lepas tu sebab kita tak keluar modal tinggi tau. Kita cuma perlu keluarkan modal kita punya masa dengan data internet kita. Kita alang-alang kat telefon tu memang data internet, daripada kita komen benda tak apa-apa dekat Facebook, dekat grup apa-apa. Baik kita fokus macam mana kita nak menjana income kita sendiri kan. Fokus, kita fikirkan cara. Buat dropship ni, menjual barang orang ni, dia seronok dia sebab apa tau? Sebab okey, kejap anak saya bangun lah. Ni sini. Jual produk orang ni, dia seronok dia sebab untung dia bersih dapat kat kita terus. Untung bersih dapat kat kita. Kita cuma promote, kita duduk-duduk baring-baring tu kan, kita promote macam tu kan. Kalau dalam bidang jahitan ni, dropship untuk barang jahitan, saya rasa ada dropship barang jahitan. Sebab macam span, benang, zip ada. Saya pernah tengok ada supplier
yang buka peluang untuk sesiapa nak buat dropship, ada. Lepas tu kita cuma kena rajin lah cari siapa yang ada open tu, ataupun kalau ni baju siap, contoh macam Sabela. Lepas tu banyaklah lagi yang biasanya saya dapat Sabela, punya ramai orang jual Sabela kan. Ada. Lepas tu baju kan orang masih ada yang kerja dan macam contoh Sabela tu pun dia ada. Saya bukan promote Sabela tapi yang saya biasa nampak lah. Yang saya biasa nampak orang jual kan, dan saya tengok pun macam bagus juga Sabela ni, sebab baju dia pun tak mahal mana. Lepas tu ada yang baju untuk duduk rumah, ada baju budak macam tu. Maksudnya bukan semata-mata orang nak pergi kenduri ataupun nak pergi berjalan-jalan pakai baju cantik orang beli baju. Maksudnya duduk rumah pun ada orang jual baju yang duduk rumah, macam blouse simple, t-shirt macam simple macam tu kan. Kita nak keluar beli pun macam ni. Jadi lepas tu dia punya yang seronok dropship ni adalah biasanya HQ akan sediakan dia punya macam tools dia, macam bahan-bahan untuk marketing tu, macam poster dia dah cantik, lepas tu sistem dia pun dah betul, kita macam mana kita nak order, macam mana nak dapatkan keuntungan kita tu berapa, apa semua dia dah sediakan elok dah. Cuma kita tinggal promote, dah tak perlu nak ambil gambar, nak edit poster lah apa semua. Dapat bahan-bahan untuk mengiklan biasanya HQ dah sediakan. Ini yang seronok ni pasal dropship. Dan saya pun pernah juga dulu kan, memang seronok. Cuma sekarang ni saya tak pilih untuk jual dropship lah, sebab memang dah tak ada masa. Kalau saya free tak berapa ada kerja sangat pun, saya buat dropship, senang. Kita tak payah menjahit, kita tak payah beli kain, kita tak payah fikir nak photoshoot, kita tak payah fikir nak macam mana nak marketing, macam mana nak urus duit, apa semua tak perlu. Kita cuma jual dah dapat duit kita. Stok tak pegang, apa tak pegang, kita promote kat kawan-kawan. Ni yang seronoknya dropship. Jadi nanti dalam bidang jahitan masih boleh kita jual baju, apa-apalah. Saya bukan sebut Sabela saja, jenama yang lain pun boleh juga. Kita carilah, kita cari sendiri. Lepas tu masih dropship juga, tapi Shopee. Shopee ni pun ramai sangat orang offer menjadi ejen dropship. Banyak barang makeup ke, barang baby, barang dapur. Dan lagi satu sekarang ni Shopee dah open untuk affiliate. Macam pernah tengok tak dekat orang status orang dia tulis, barang ni seronok lah, barang ni memudahkan kerja. Kalau siapa-siapa nak beli, link Shopee kat bawah. Tapi link Shopee dia tu macam sh.ee, macam tu link dia. Bukannya macam shopee.com.my/ apa nama kedai semua, bukan. Itu adalah dia register, macam dia register dengan Shopee sebagai affiliate. Macam dia tolong promotekan. Tak siapa-siapa punya kedai, tapi kedai tu semestinya bukan yang scammer lah. Memang ni kan. Yang itu sedikit info yang satu lah. Kawan-kawan saya pun ramai yang buat benda tu. Saya tak ni lah. Yang saya tahu lah, maksudnya benda tu memang ada. Cuma macam mana kita nak buat, kita search lah. Cuma saya bagi tahulah benda tu memang boleh buat. Cuma macam mana nak buat, kita kena cari sedikit info. Kita tanya kat kawan-kawan kita, ataupun kita tengok dia siapa-siapa yang buat tu, kita boleh message dia, tanya, sis macam mana, boleh tak share info macam ni kalau saya nak buat affiliate ni. Ataupun kita baca je dekat laman web Shopee, dekat bahagian affiliate saya rasa ada benda tu, macam mana nak register ke apa semua. Benda tu. Lepas tu itulah, itu satu. Sebab dekat Shopee kan ramai orang suka beli kat Shopee kan, dia murah. Lepas tu dia banyak perbandingan harga, kita boleh pilih harga yang mana yang lebih murah. Lepas tu kita boleh claim free shipping. Maksudnya Shopee ni bukan sesuatu yang asing dah bagi rakyat Malaysia ni. Ramai orang suka membeli dekat Shopee kan. Banyak barang boleh jual, mainan, buku-buku. Lepas lagi orang duduk rumah sekarang, banyak benda-benda macam educational toys, ataupun macam family board game ke apa macam tu kan. Banyak betul buku, ataupun baju-baju, banyaklah barang dapur, macam periuk ke tak apa-apa kan, gadget-gadget kat dapur, benda-benda spatula ke apa, benda-benda macam tu orang cari kat orang semua duduk rumah sekarang kan. Orang cari. Jadi kita ambil peluang tu untuk kita jadi dropship. Sebab dekat Facebook pun ramai dah orang buka group percuma belajar macam mana jadi ejen dropship. Orang tu dijual, kita sebagai dropship kita tolong promotekan ke apa macam mana. Tapi benda tu memang ada, memang boleh buat. Cuma kita nak tahu tu macam mana, kita kena cari info lah. Okey, lepas tu
Yang ke berapa tadi? Ketujuh. Keenam jadi ejen dropship Shopee. Seperti ketujuh, saya dah sebut tadi, jual baju ready made. Jadi dropship jual baju ready made. Macam tadi macam Sabella ke apa semua macam tu. Tapi barang-barang lain pun ada, jenama lain pun ada juga. Lepas tu yang ke-8, jual baju baby, barang-barang baby. Yang ini adalah ada sikit-sikit jugalah, maksudnya kain yang diperlukan tu sikit-sikit. Jadi bukannya kita nak kena beli berkilo-kilo ke apa kan. Antara barang baby, sebab baby ni dilahirkan setiap hari ada ramai baby yang dilahirkan kan, betul tak? Jadi barang-barang baby ni ramai je orang cari sebenarnya. Dia daripada zaman dulu sampai zaman sekarang, barang-barang baby ni antara barang yang orang akan sentiasa cari. Sebab ramai baby dilahirkan setiap hari dan ramai mak-mak ni dia mencari barang-barang baby. Sampai kanak-kanak, sampai toddler, baju, t-shirt, gaun ke, legging, headband, getah rambut, scrunchie tadi tu. Tapi scrunchie tadi yang kita biasa buat tu saya dewasa, kita belajar pula saiz budak. Saiz budak dia punya beza dia, kelebaran dia dengan panjang dia je lah. So kita adjust kat situ je, tapi cara jahit dia sama. Lepas tu scrunchie, lepas tu headband, lepas tu yang makan tu apa namanya, bib yang makan tu. Lepas tu mitten, butis, sarung tangan, sarung kaki, dan yang paling glamour sekali apa tahu? Barut baby tu kan. Barut baby tu orang kalau beli, takkanlah orang beli satu atau dua, paling-paling orang beli 10, 20 macam tu kan. Dan boleh juga kita iklankan untuk kita sebagai hadiah. Kita pandailah siapa yang kreatif balut tu, buat macam hamper kan, balut yang cantik, kita packing yang cantik kalau sesiapa nak bagi hadiah. Sebab orang sekarang kan tak boleh balik kampung, tak boleh nak menziarah kan. Jadi kebanyakan orang beli online, dan dia tanya kat seller, boleh tak balut elok-elok sebab saya nak bagi gift. Dia macam tu tau. Jadi orang pun boleh je beli. Sebab kalau tengok kat Shopee pun boleh search. Sebab saya suka search dekat Shopee kan, bukan beli tapi saya search, macam ni dia packing, macam ni dia akan menjadikan kita macam macam ni, macam ada idea tau. Lepas tu balut elok-elok dan kotak sekarang pun tak mahal mana macam zaman dulu. Bertahun-tahun dulu kalau kotak yang cantik keras tu, yang macam gift tu kan, RM3-4, RM5 dan itu mahal. Sekarang ni RM1 pun yang kotak coklat biasa tapi yang keras, kecil, saiz kecil, posen-posen je dapat, 6-7 posen je dapat. Memang murah. Cuma nak kena tambah rebin ke benda tu berapa sen-sen je lah. Maksudnya boleh, ada peluang benda tu. Cuma kita kena kenal diri kita lah, kita kreatif ke tak, nak kena tahu buat macam mana kan. Barut baby tu ramai orang cari. Lepas tu barut tu pun ada dua saiz, yang nak yang kecil. Kalau baby besar macam dia yang baby yang tak cukup premature kan nama dia, baby tak cukup lahir, tak cukup matang tu kan, dia kecil kan. Jadi barut yang biasa dekat pasaran tu dia besar, jadi tak boleh nak diikat kan. Jadi nak kena buat yang kecil. Ada juga orang order macam tu. Sebab saya pun pernah dapat tempahan, dia minta saya buatkan barut yang kecil sikit sebab baby dia lahir pramatang. Jadi dia mungkin akan pakai lama, bulan-bulan macam tu kan. Jadi dia suruh saya buatkan saiz yang kecil sikit. Maksudnya ada. Lepas tu barut, lepas tungku yang bulat tu kan. Biasanya orang tungku untuk baby boy, untuk dekat bawah dia tu kan, dia akan tungku macam tu. Ataupun dekat perut pun orang tungku juga. Benda-benda macam tu. Lepas tu sarung tangan, sarung kaki, lepas tu headband. Saya tengok orang jual headband. Kalau pandai jahit turban baby pun laku juga. Sebab mahal juga saya tengok orang jual dekat Shopee kan. Kalau yang cantik-cantik sikit, ada ribbon macam tu kan, untuk baby girl kan, RM10, RM15 macam tu, comel-comel. Modal baru berapa je kan. Maksudnya boleh lah, ada peluang untuk kita buat duit musim pandemik ni. Jadi tukang jahit ataupun yang pandai menjahit, jangan down, jangan stres, kita jangan rasa ini adalah jalan buntu. Jadi bertenang, lepas tu kita listkan apa-apa. Semoga apa yang saya share ni membantu sedikit sebanyak kepada sesiapa yang terjejas atau sesiapa yang rasa boring duduk rumah, tak tahu nak buat apa. Mungkin boleh jadikan sumber income. Ini saya bercakap dalam bidang jahitan lah. Kalau bukan bidang jahitan, macam kalau yang pandai buat kuih, boleh jual kuih tu, itu saya tak nak sentuh lah. Mungkin semua orang pun dah insya-Allah dah tahu benda tu kan, macam
Sebab ramai juga kawan-kawan saya yang dalam bidang jahitan ni jual kuih. Saya sendiri membantu suami saya jual sayur, kadang-kadang saya buat keripik macam tu kan. So benda macam tu itu sampingan lah kan. Kalau macam boring-boring duduk rumah, macam saya pun membantu jugalah sikit-sikit sebab alang-alang tak banyak tempahan juga musim pandemik ni, dan saya pun memang dah lama tak ambil tempahan. Yang sikit-sikit je lah, tempat sikit-sikit macam kawan-kawan, bukan open sangat lah maksudnya, sebab masa terhad anak-anak sekolah kan, jadi saya fokus kepada anak-anak, saya tak fokus kepada jahitan. Sebab tu saya boleh fokus sedikit kepada training kan, bagi tutorial apa-apa kan. Saya lebih suka macam tu. Saya dah tak berapa gemas sangat untuk mengambil tempah sebab masa sangat terhad. Jadi banyak sebenarnya yang ada di sekeliling kita untuk kita jadikan sebagai income. Apa yang penting, jangan stres dan bertenang. Bertenang je, bertenang. Siapa yang beragama Islam, kita minta banyak-banyak kepada Allah. Semoga Allah permudahkanlah urusan kita, dan rezeki setiap orang tu ada, cuma kita nak kena usaha sedikit lah. Okey, itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Semoga membantu, dan saya doakan semoga semua urusan kita dipermudahkan, dan semoga COVID ni cepat berakhir supaya tak ada lagi lah orang yang stress, down apa semua, tak ada tempahan ya. Okey, itu sahajalah. Terima kasih kepada yang menonton dan memberi maklum balas. Kalau ada sebarang cadangan atau komen-komen, boleh juga share dekat bahagian komen. Mungkin membantu kepada orang lain juga di luar sana. Okey, Assalamualaikum dan terima kasih.